Rahmati Allah sekalian. Ya, jadi pada malam ini seperti mana biasa kita akan mulakan dengan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Ya, jadi kita malam ini akan berbicara sedikit kita kaitkan juga dengan isu yang hangat pada hari ini yang belum reda-reda lagi lah, disambut oleh ramai di kalangan intelektual, di kalangan ulama, iaitu isu al-burah. Jadi kita tidak melencong tajuk kerana apa, ini sebagai ulang kaji. Masih lagi dalam jilid yang ke-8. Sebab tu saya kata jilid ke-8 ni penting. Kerana kita belajar fiqh ni daripada jilid pertama, bab taharah, bab haid, bab nifas, kemudian bab semayang, berhenti. Kenapa berhenti? Ustaz pindah. Datang ustaz baru, buka kitab baru pula. Sampai bab haid, bab nifas, bab puasa. Kenapa berhenti? Tak best lah ustaz, anak murid pula berhenti, tak nak belajar. Jadi cari guru lain. Akhirnya kita hanya bicara soal yang berulang-ulang, ibadah rutin yang sepatutnya kita memang dah faham. Jadi sebab itu selepas kita baca jilid yang pertama, kita baca jilid yang kedua, bab puasa, bab saum, kemudian kita terus melangkah ke jilid yang ke-8, jilid yang terakhir. Namun demikian kalau kita baca dalam kitab Fiqh Manhaji karangan seorang ulama lagi daripada Syria, iaitu Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia menyambung lagi perbahasan fiqh ini sampai kepada hubungan antarabangsa, alaqah dauliyah. Jadi begitu luas, begitu luas rangkuman fiqh itu sendiri. Jadi dalam bicarakan bab yang ke-8 ini sebenarnya kita telah melalui pun tajuk yang berkaitan dengan burah ini. Malam ni kita ulang kaji lah sikit, ulang kaji, dan kita buka sekiranya ada persoalan. Pendirian kita, setiap isu yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan masalah Islam, masalah ilmu Islam, kita kena kembali kepada sumbernya. Kita tak boleh cakap seperti orang kedai kopi. Kita tak boleh cakap tanpa ilmu. Jadi pada hari ini kita nak cuba dasarkan kepada ilmu. Dan malam ini juga saya bawa kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang karangan Dr. Wahab Az-Zuhaili, kerana kitab ini adalah antara salah satu daripada kitab moden yang disusun dan merangkumi semua mazhab yang muktabar. Mazhab Syiah je tak ada, tapi mazhab muktabar ada. Jadi kitab yang kita belajar Fiqh Manhaji ni mazhab Imam Syafi'i, dan itulah yang sebaiknya, sebab dalam konteks negara kita ni kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi isu yang timbul, suka saya mengkotkan apa yang diwawancara dalam Sinar Harian pada hari ini. Kita promote Sinar Harian sikit. Pada hari ini ada dipaparkan semula temu ramah dengan mufti yang membangkitkan isu golongan yang turun berdemonstrasi di dataran Merdeka. Dalam demonstrasi turun tu dianggap sebagai burah dan halal darah. Jadi ini isu yang timbul. Jadi supaya tidak berlaku zalim kepada orang yang berkata, kita kotkan kata-kata dia. Kalau tidak nanti saya bimbang saya bercakap benda yang salah, dan menasabkan kata-kata pada bukan seperti mana yang telah nyatakan. Jadi soalan yang diajukan oleh pemberita ni, apakah kenyataan sebenar Tan Sri Mufti mengenai demonstrasi baru-baru ni? Saya ni bukan belah-belah mana, saya belah kitab, nak baca buat kitab malam ni. Belah-belah tu lepas ni kita ceritalah. Tapi yang mana ni kita belah kitab, kita nak bincang sama-sama. Kenyataan asal saya adalah berdasarkan demonstrasi pertama, iaitu guling kerajaan. Kumpulan ini berhasrat untuk menjatuhkan kerajaan berikutan kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh kerana mereka mahu menggulingkan kerajaan, saya kaitkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi nama guling kerajaan itu telah ditukar kerana tidak mendapat sokongan ramai dan diganti dengan turun. Walaupun mereka menukar nama, tetap dengan maksud yang sama. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah pandangan
ya Tan Sri, apabila ada pihak mendakwa kenyataan bughah itu sebagai terlalu berat. Ya, jadi dijawab di sini bughah atau darah halal, ya halal darah ataupun darah halal itu dalam konteks membahayakan nyawa orang lain dan niat mereka mahu menggulingkan kerajaan. Ya, jadi sampai di situ yang saya ingin nyatakan. Jadi bermakna memang kenyataan mengatakan bahawa para demonstran itu adalah merupakan bughah dan darah halal tu memang datang daripada dia lah. Ya, jadi kita cuba bahaskan ya sejauh mana perkara ini ataupun memahami isu yang kita namakan sebagai buah. Ya, cuma dalam isu yang kita lihat ni sebenarnya setakat yang saya rujuk pandangan daripada sebelah pihak turun ni, ya, saya tak terlibat, saya tak turun ni, saya turun Kuantan. Turun di Kuantan, ekspedisi dakwah ya kita buat di TC. Kita turun ke situ. Ya, tapi kita tak turun di sana. Tapi ada sini yang turun, dan kalau kita pegang statement ni mana darahnya halal. Yang turun demo ke Dataran Merdeka tu. Jadi implikasinya besar ya statement itu. Ya, jadi saya bila rujuk pada pandangan sebelah pihak lagi, ya sebenarnya tidak ada pun kata pada asalnya guling kerajaan tu. Guling tu tak ada. Ya, sebenarnya turun yang pada asalnya, dan ada beberapa tuntutan. Dan tuntutannya semua tuntutan turunkan kos. Ya, kos sara hidup kita. Semua tak ada kata nak mengguling kerajaan ni, tak ada. Cuma yang kata guling itu ialah akhbar yang disebarkan, dan melalui Twitter dan seumpamanya istilah guling itu disebar secara meluas. Jadi akhirnya kita pun pakat guling belaka. Ya, pada asalnya turun. Jadi itu pihak yang sebelah lagi kita ambil juga pendapatnya, kerana kita tidak boleh menzalimi sesiapa. Ya, kalau kita ambil pendapat golongan turun ni daripada akhbar, mana kita zalimi mereka, kita ambil daripada pandangan mereka lah. Ya, begitu juga daripada Tan Sri Mufti, tak boleh kita ambil daripada pihak yang kedua ketiga. Kita ambil daripada statementnya, walaupun ya saluran kita gunakan daripada Sinar Harian, tapi Sinar Harian membuat pengakuan inilah apa nama interview yang tulis. Jadi pada malam ni kita akan cuba mengkaji ataupun murajaah ulang kaji semula ya bab yang berkaitan dengan hukum hudud. Ya, hukum hudud ini termasuk di dalamnya ialah salah satunya dipanggil al-bughah. Hukum hudud ni. Ya, kalau kita ulang semula hukum hudud ni ialah pertama, ambil hukum hudud ni. Ni nak langsung hudud, cakap hudud hebat sangat. Hudud pun tak tahu apa kan. Hudud ni antaranya ialah apa dia? Hadduz zina. Hudud zina. Hudud sarikah, mencuri. Lagi minum arak ya. Kemudian menyamun, hirabah. Yang kelima murtad. Yang keenam tak ingat belaka tadi. Yang keenam bughah. Ya. Meninggalkan solat. Okey. Tak luluh lagi kita ni kalau gayanya. Tak boleh lagi nak sana hudud kalau gini gaya. Buat tanya orang bukan Islam apa hudud. Kita pun tak tahu lagi. Macam mana semangat gaya bukan main dah. Nak perang sabir gaya nak buat hudud. Ya, tapi hudud masih belum. Maknanya kita kena ulang kaji semula. Ya, hukum hudud tu antaranya ialah berzina, ya, mencuri, minum arak, menyamun. Mencuri dan menyamun tu ada beza tak? Ya, kemudian apa lagi tadi? Murtad. Ya, kemudian bughah. Ya. Ada pun bab semayang tadi, meninggalkan semayang kita bahaskan dulu dah. Ya, meninggalkan solat hukumnya adalah berdosa besar, dan ada dua kategori orang meninggalkan semayang. Yang pertama, tinggal semayang kerana malas. Yang kerana malas ni wajib ditangkap. Dalam kitab ni sebutlah wajib ditangkap, ya, dan diminta taubat, dan wajib diminta qada segera. Kalau tidak qada segera dan tidak mau bertaubat, hukumnya bunuh.
tetapi mayatnya diurus sebagai orang Islam, dikebumikan dalam perkuburan Islam. Berat hukum ni. Yang kedua, kalau tinggal sembahyang kerana menghina solat, maka hukumnya jatuh murtad. Dan wajib ditangkap, minta taubat 3 hari istitabah. Kemudian sekiranya tidak bertaubat, makanya hukumnya bunuh. Hukum bunuh tu ada ulama kata masuk dalam kategori hukum hudud. Dan mayatnya tidak boleh diuruskan seperti orang Islam dan tidak dikebumikan dalam kawasan perkuburan Islam. Jadi sebab itu hukum tinggal solat ni lagi besar sebenarnya. Ada pun banding dengan hukum zina khalwat, kita buat ras tangkap orang khalwat. Ada tak pernah orang buat ras tangkap orang tak sembahyang? Tak ada. Tapi implikasi orang yang berzina, hukumnya ialah sebat 100 kali. Orang yang khalwat, undang-undangnya takzir. Ada pun orang yang tinggal sembahyang, yang tak sembahyang Jumaat dengan sengaja, hukumnya ada 2 implikasi kita sebut tadi, lagi berat. Sepatutnya kena buat serbuan kepada orang tak sembahyang. Sebab dari segi kedudukannya, dosanya lagi besar. Jadi itu adalah hukum bunuh. Ada pun sahabat kita ada sebut tadi hukum bunuh. Bunuh tu termasuk dalam hukum qisas. Jadi undang-undang jenayah Islam secara rangkumannya terbagi pada 3: hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, dan undang-undang diat, denda. Itu yang kita buat dah rangkumkan dahulu, dan perbahasannya begitu detail, begitu mendalam, dan tidak semudah-mudahlah untuk kita melaksanakan hukum ini, melainkan perlu kepada kesungguhan yang menyeluruh, kerana dia mesti bergerak selagi pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi salah satu yang kita sebut tadi burah ini termasuk dalam undang-undang hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam muka surat 1891 itu ditanya siapakah sebenarnya burah ataupun disebut pemberontak. Dalam undang-undang kita pun ada disebut perkataan pemberontak ini. Pemberontak ialah sesiapa sahaja yang melampaui had yang sepatutnya dipatuhi. Itu dinamakan pemberontak. Dalam bahasa Arab ia disebutkan sebagai burah, dan al-baghyu pada asalnya bermaksud zalim. Kerana orang yang melampaui batasan Allah ini adalah zalim. Jadi maknanya burah ini bukan saja pemberontak biasa, yang zalim tu pun burah juga, boleh kita kata. Kalau orang menzalim kau ni burah, boleh juga. Jadi itu maksud secara bahasanya. Apa yang dimaksudkan dengan burah atau pemberontak di sini ialah sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintah Islam dan melanggar perintahnya atau menghalang hak Allah ataupun hak manusia. Itulah definisi burah. Jadi manakala kita nak kategorikan satu kumpulan itu sebagai burah, mereka itu adalah kumpulan orang Islam. Dan orang Islam itu menentang pemerintah Islam. Bila kita sebut pemerintah Islam, maksudnya melaksanakan hukum Allah lah. Melaksanakan hukum Allah walaupun dia ada berlaku kezaliman pada dirinya, tapi dia tidak lari daripada melaksanakan hukum Allah. Itulah pemerintah Islam. Bila pemerintah tu orang Islam tapi tak melaksanakan hukum Allah, itu bukan pemerintah Islam, itu pemerintah orang Islam je, Muslim saja. Dan melanggar perintahnya atau menghalang hak Allah. Hak Allah contohnya hak yang berkaitan nak menghalang orang daripada melaksanakan ibadah sebagai contoh. Menyebabkan orang terhalang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Berbeza kalau kumpulan tu bangkit untuk menegak hukum Allah, beza. Tapi ini ialah menghalang hak Allah dan juga menghalang hak manusia. Dalam konteks kita sebenarnya ada hak, dalam perlembagaan persekutuan tak silap saya ada hak untuk berhimpun secara aman. Jadi itu hak kita yang diiktiraf dalam sebuah negara demokrasi. Kita kaitkan juga. Jadi dari segi hukum, apabila wujud pemberontakan sebagaimana yang dinyatakan di atas oleh mana-mana kumpulan umat Islam, pemerintah Islam wajib berusaha. Kita tengok situasinya. Kalau benda ni benar-benar wujud, satu kumpulan ni bangkit, dan mahu menghalang hak Allah dilaksanakan atau mewujudkan ketidaktenteraman yang menyeluruh di kalangan manusia, dan menyebabkan orang ramai terhalang untuk melaksanakan tanggungjawab dan hak mereka,
maka kewajipan pemerintah yang pertama mestilah wajib hukumnya menghantar wakil untuk bertanya tentang tuntutan mereka dan urusan pemerintahan yang mereka tidak senangi. Ini wajib hukumnya. Jadi sebab itu kita dalam Islam ni dianjurkan, sebelum apa-apa tindakan kena hiwar dulu, bincang dulu, dengar dulu, discuss dulu, kaji dulu sejauh mana tuntutan itu benar-benar betul ataupun selari dengan tuntutan Islam. Sekiranya mereka menyatakan sebab-sebab tentangan dan sekiranya dipenuhi, jadi kalau tuntutan itu tuntutan yang bersifat hak rakyat, wajib dipenuhi, mesti dipenuhi. Dan sekiranya telah dipenuhi, ia tidak akan menimbulkan sebarang kesan buruk atau kemudaratan, maka tuntutan mereka wajib dipenuhi. Jadi dalam konteks wallahu alam, apa yang saya baca, tuntutan turun tu, salah satunya ialah mendedahkan perjanjian konsesi tol dengan pihak kerajaan, didedahkan kepada umum. Sebab kita tak tahu, tiba-tiba nak naik saja. Kemudian sekarang ni air batu pun naik. Rupanya air batu naik berapa sen? 20 sen. Siapa jawab Pak Harun dah jual air batu? Lepas tu nampak Pak Harun nampak toko kereta baru nampak. Tokai air batu makin kaya. Jadi kita jangan tanya implikasi 20 sen naik itu kepada cikgu, kepada pensyarah. Kita tanya kepada penjaja. Kita tanya kepada tokai restoran, 20 sen naik tu apa implikasi dia. Jangan tanya kepada saya. Saya bukan minum air batu. Kalau tanya saya akan jawab, minumlah air suam. Ustaz, harga ayam naik. Jangan makan ayam, makan ikan patin. Kita menjawab. Jangan tanya kita, tanyalah kepada orang yang memerlukan dan golongan mereka. Ini konsep Islam. Jangan kita mikir untuk memenuhkan keperluan diri kita saja. Jadi tuntutan ini perlu diambil kira. Ini semua naik lah. Elektrik naik, implikasi ni kepada semua naik. Minyak naik, kita kata minyak naik, barang tak naik, mustahil. Sebab semua benda bergerak dengan minyak. Semua benda bergerak dengan minyak. Kemudian kekayaan tidak diagihkan dengan sama rata. Bonus kita berapa? Setengah bulan. Bonus orang Petronas 12 bulan. Agihan kekayaan. Sedangkan minyak siapa punya? Milik rakyat. Begitu berkongsi minyak bawah tanah kita. Itu dari segi konsepnya, kekayaan ini perlu diagih dengan saksama. Itu prinsip Islamnya. Jadi bila tidak ada ketidakadilan, maka berlakulah ketidakpuasan hati dan akan berlaku apa yang berlaku. Ini konsep. Sebab itu dalam Islam, bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat tentera-tentera boleh bagi gaji. Dia bagi gaji, bagi alam, supaya apa? Supaya tentera tak fikir dah urusan untuk mencari nafkah hidup mereka. Mereka akan berjuang, berjihad di jalan Allah SWT. Golongan-golongan penuntut ilmu, dia tak fikir dah makan gaji, dia diberikan terus wang zakat, menyara seluruh kehidupannya, maka dia terus jadi alim ulama yang besar. Tak fikir dah soal nak cari duit. Lalu dia boleh beri fatwa dengan betul. Ini beri fatwa berdasarkan akhbar, mana boleh? Tak boleh. Fatwa dia tak boleh main macam tu saja. Fatwa ni perlu dikaji secara menyeluruh, dan implikasi fatwa itu kepada masyarakat, dan memikirkan setiap fatwa yang dikeluarkan mestilah untuk mendamai dan mewujudkan keadilan dalam rakyat dan masyarakat, bukan untuk mewujudkan kegawatan. Itu sikap prinsip Islam. Jadi sekiranya tidak, atau mereka tidak menyatakan sebab-sebab tentangan, tak cerita langsung sebab. Kalau dah hantar wakil dan tak beritahu kenapa ni wakil, kamu saja-saja nak buat demonstrasi, tak tahu sebab apa. Pemerintah hendaklah memberi nasihat atau amaran bahawa mereka akan diperangi
pemerintah perlu menyuruh mereka supaya kembali taat setia. Sekiranya mereka menolak nasihat tersebut, mereka hendaklah dimaklumkan tentang peperangan. Ya, jadi step tu jauh. Ya, ada pun yang disebut tadi, ya, terus dilemparkan borah dan darah halal, itu sangat bahaya implikasinya. Patutnya boleh kita kata borah, dan kita kena panggil wakilnya bincang dengan kita, beri nasihat. Sepatutnya begitu. Implikasi terakhir ialah peperangan. Dalam Islam peperangan dia disebut al-qital. Al-qital ni tak semestinya bunuh. Perang mereka, tangkap mereka, penjarakan, tak semestinya bunuh. Ya, ada peperangan tidak melibatkan pertumpahan darah pun. Ya, bukan. Tapi akhirnya dalam kitab fiqh manhaji disebut, ya, kalau kita baca kitab fiqh manhaji ni, kalau kita baca kitab Al-Fiqhul Islami ni, saya rujuk di sini disebut, ya, pandangan ulama berkaitan dengan hukum, ya, memerangi golongan buruh ni disebut, wala yabda'uhumul imam bil qital hatta yabda'uh. Pemerintah tidak boleh memerangi golongan pemberontak ni sehinggalah mereka mula berperang dulu. Kalau mereka angkat senjata perang kita, baru kita perang. Ini belum apa-apa lagi kita nak pergi tembak terus, mana boleh. Bukan mana boleh, maksudnya sekiranya kita buat demikian, maka akan berlaku kemusnahan besar dalam masyarakat, mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Jadi itu prinsip yang dinyatakan dalam kitab fiqh manhaji ni, kita boleh rujuk, ya, li'anna qitalahum lidaf'i syarrihim, kerana memerangi pemberontak ini sebenarnya adalah untuk mengelakkan sebarang kemusnahan yang berlaku. Jadi kalau kita yang mulakan peperangan, itu tidak sewajarnya berlaku. Dan hukum yang telah disebut, berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 9, berpandukan kepada ayat ini, maka ulama istinbat ada hukum buruh ini tujuannya supaya, ya, pemerintah perlulah sentiasa melihat, untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan aman dan damai. Ya, sebab itu ada kaedah menyebut, yang seperti mana saya lalu ulang, tasarruful imam manutun bil maslahah. Ya, tasarruful imami manutun bil maslahah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh imam ataupun pemerintah, ya, hendaklah dibayangi oleh konsep maslahah. Dan maslahah itu mestilah maslahah ammah, kemaslahatan umum, bukan maslahat peribadi. Maslahat jumlah yang ramai perlu diutamakan daripada maslahat kelompok yang kecil. Ya, kita nak naik harga barang, kena tengok maslahat kumpulan kecil ke maslahat kumpulan besar, maslahat peniaga ke maslahat siapa. Ya, yang masalah berlakunya maslahat umum tidak dipelihara untuk menjaga maslahat kumpulan yang kecil. Jadi setiap tindakan pemerintah mestilah berpandukan kepada konsep maslahah, ya, maslahah ammah, ataupun disebut, ya, masalih al-mursalah. Sekiranya mereka masih enggan dan berkeras menentang, mereka wajib diperangi. Ya, kemudian disebut di sini, ya, apakah syarat-syarat memerangi pemberontak. Ya, syarat qital tadi, ya, mana kesan daripada pemberontakan ini berlaku ialah perang. Jadi apakah pula syarat-syarat yang boleh menyebabkan kita boleh memerangi mereka? Ya, yang pertama, kumpulan pemberontak tersebut mestilah mempunyai kekuatan dan ketahanan sendiri, sama ada disebabkan oleh jumlah mereka yang begitu ramai atau keupayaan mereka, walaupun mereka hanya memiliki sebuah kubu yang boleh digunakan untuk menentang pemerintah. Untuk itu, usaha untuk mengembalikan ketaatan mereka memerlukan pembelanjaan dari segi harta dan pengumpulan tentera. Jadi kalau kita lihat, ya, apa yang, ya, pada pandangan saya, ya, fatwa-fatwa yang diberikan oleh ulama ini berkaitan dengan protes rakyat ini perlu sangat berhati-hati. Ya, kita perlu belajar daripada apa yang berlaku di Mesir sebagai contoh, apa yang berlaku di Syria. Ya, apabila rakyat bangkit dan mereka sudah tidak tahan dengan pemerintahan yang zalim puluhan tahun, ya, kemudian mereka bangkit dengan mengadakan demonstrasi aman.
ya tidak mengangkat senjata pun. Ya, tiba-tiba ada di kalangan ulama-ulama ni mengeluarkan fatwa bahawa mereka ni bohong. Ini yang berlaku di Mesir. Jadi akibat daripada fatwa-fatwa yang menyebabkan pemerintah Mesir menghunuskan senjata terus menembak para demonstran. Apa yang berlaku? Apakah mudaratnya lebih kecil daripada masalahnya? Bahkan mudarat itu lagi besar, sehingga menyebabkan Mesir sekarang tidak aman sampai sudah. Anak-anak kita yang belajar pun tak tahu macam mana. Ya, yang pergi belajar kali kedua pun kita tengok masih lagi berlaku dalam tempoh terdekat ni ribuan yang mati. Ya, kemudian berlaku fitnah yang begitu besar dalam masyarakat. Di Syria sebagai contoh. Begitu juga. Ya, akibat daripada kenyataan para ulama yang kadang-kadang tidak berhati-hati dan melihat situasi ummah, apa yang berlaku? Akhirnya salah seorang daripada ulama besar yang begitu hebat, iaitu Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Ini ulama hebat besar ni. Pengarang kitab Fiqh Sirah yang begitu terkenal, akhirnya dia telah dibunuh. Siapa yang bunuh? Wallahu a'lam. Kemungkinan juga perancangan musuh supaya untuk melaga-lagakan umat Islam. Akhirnya kita terpaksa korbankan seorang ulama hebat kita. Ini yang berlaku. Akibat daripada tidak berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa-fatwa seumpama ini. Jadi sebab itu saya rasa kita sebut borah halal darah sangat bahaya implikasinya. Dan sepatutnya kena muhasabah semula dan berfikir secara waras. Dan saya sangat gembira apabila Mufti Perlis, Mufti Perlis, baru saja, bukan bekas Mufti Perlis, Mufti Perlis yang sekarang ni, dia keluarkan statement tadi. Apabila ditanya apa pandangan beliau, dia kata saya tidak mahu membuat kenyataan kerana perkara ini harus dibincang dan tidak perlu pun kita membahaskannya secara umum. Mungkin ada pandangan-pandangan yang akan menyinggung satu-satu pihak. Jadi dia kata perkara ini para mufti perlu bincang, jangan main keluar statement bukan-bukan. Itu pada pandangan beliau. Saya tak boleh, saya hanya quotekan saja pandangan mereka sebab saya bukan mufti. Kalau saya mufti besok, bolehlah saya bercakap. Tapi kita bukan mufti, tak layak pun jadi mufti. Tapi kita quotekan kenyataan mufti-mufti ini supaya kerana mufti nak tempat rujuk. Ada mufti yang kata bila dia cakap ini bukan fatwa, mana boleh, awak mufti. Bila awak keluar saja satu hukum, orang akan kata itu fatwa. Kalau awak bercakap tentang eloklah kita minum air suam, itu bukan fatwa. Tapi kalau bicara soal hukum, itu jadi fatwa. Dan fatwa itu akan dipegang dan dijadikan rujukan oleh masyarakat. Yang kedua, pemberontak tersebut mestilah benar-benar berada di luar kawalan pemerintah. Disebabkan oleh kekuatan yang mereka miliki seperti yang dinyatakan di atas tadi. Jadi maksudnya pemerintah tak boleh kawal langsung. Dalam konteks sekarang boleh kawal tak? Boleh sangat, tangkap je, masuk penjara. Je ke? Boleh. Boleh sangat dikawal lagi. Dan bahkan para demonstran ini, kalau di Mesir itu kita lihat tak angkat senjata. Bahkan Ikhwanul Muslimin telah mengeluarkan arahan jangan membalas tembakan mereka itu dengan tembakan. Jangan bunuh balas bunuh. Bahkan kita menyerah diri saja. Sampai sekarang Ikhwan dia tak mengangkat senjata. Walaupun sekarang ni tuduhan dibuat oleh pemerintah kudeta ni yang menyatakan bahawa orang Ikhwan yang mengangkat senjata, hakikatnya tak jumpa pun senjata itu. Itu semua adalah propaganda dibuat hingga sekarang. Tak boleh nak jatuhkan hukuman. Dan di Mesir sekarang ni dia cuba lemparkan tuduhan kepada kelompok yang cuba untuk menegakkan demonstrasi ini, mereka ni adalah sebagai pemberontak teroris Ikhwan Muslimin. Ini satu benda yang sangat malang. Tiba-tiba dia spin tuduhan itu. Dr. Syekh Mursi yang pada asalnya mempertahankan rakyat, sanggup hidup dalam keadaan sederhana, tiba-tiba dia ni menjadi penyebab kepada kematian berlaku, dan dia dituduh mengarahkan supaya rakyat dibunuh. Dia pula dia spin berita macam tu. Ini yang berlaku. Dan spin-spin berita ni memang dah jadi amalan kita. Di Malaysia pun lebih kurang macam tu. Daripada turun jadi guling. Dah spin berita dah. Itu kita kena akui hakikat yang berlaku. Sepatutnya pemberita akhbar dia perlu mengambil teknik dan kaedah bagaimana perawi-perawi hadis. Perawi-perawi hadis ni amanah. Mereka menyampaikan berita tu dengan berita yang tulen.
Ya, supaya apa? Supaya masyarakat dapat menerima hadis Nabi SAW tanpa sebarang pembohongan. Ya, tapi malangnya hari ini, ya, prinsip periwayatan hadis tidak diamalkan. Ya, bahkan berlaku penipuan. Ya, itulah yang real berlaku. Ya, semana-mana keadaan ataupun situasi banyak berlaku. Yang ketiga, okey, tak habis tadi. Sekiranya mereka masih berada dalam kawalan pemerintah, ya, sudah tentu mereka tidak perlu diperangi dan pemerintah boleh menghukum mereka dengan cara memenjara atau sebagainya. Jadi maknanya benda ni ada. Ya, tak perlu pun kita guna kaedah memerangi tadi, ya, ataupun membunuh mereka. Yang ketiga, kumpulan pemberontak mestilah mempunyai tafsiran ataupun takwil, ya, yang dibenarkan dan mempunyai ruang dalam ijtihad. Ya, seperti mana yang pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, kumpulan yang bangkit menentang Sayyidina Ali itu, kenapa mereka bangkit? Kenapa menentang khalifah? Kerana mereka ada takwilan. Takwilan ni maksudnya andaian, berdasar kepada apa? Ijtihad masing-masing. Kerana mereka telah membuat andaian, ya, Sayyidina Ali ni nampak macam slow dalam menyiasat pembunuh Sayyidina Osman. Jadi akhirnya timbul fitnah. Ini tak ambil tindakan ni, kemungkinan Sayyidina Ali turut terlibat. Lalu berlakulah wujudnya kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij ini, mereka yang keluar daripada ketaatan kepada khalifah, ya, bahkan mereka mengangkat senjata berperang dengan khalifah. Itu dinamakan Khawarij. Jadi hari ini senang-senang ada orang nak lemparkan tuduhan, ya, bila kita tak sokong kerajaan, Khawarij. Macam mana pula gitu? Kita angkat senjata? Tidak. Ya, tak sokong kerajaan ni masih pilihan raya. Sekarang ni kita sokong kerajaan, kita sokong kerajaan. Yang tak sokongnya, orang tak sokong Barisan Nasional. Kerajaan tu tetap ada ke bila besok kumpulan lain naik tak ada kerajaan? Kerajaan ada. Itu saya nak sebut, saya tak adalah nak mehak mana-mana ni, tapi nak faham politik ni, kena faham betul-betul. Ya, kita kena patuh dan taat pada kerajaan, dan kita kerja kerajaan, bukan kita kerja dengan Barisan Nasional. Betul tak? Betul. Ini kena faham. Ya, dan kerajaan itu kalau bertukar pun parti merintah, makna kerajaan tu tak ada. Kita kerja kerajaan juga. Polis akan kerja sebagai polis. Tak? Cikgu kerja cikgu tak? Jakoh kan kerja jakoh juga. Jadi itu realiti yang kita perlu faham. Ya, jadi bila tak bersetuju bukan bermakna kita mengangkat senjata. Ya, dalam rumah tangga pun ada tak setuju tak? Ada tak setuju. Ya, dalam kita bersahabat tak setuju, ada tak setuju. Ya, kerana khilaf tu benda yang tak boleh kita elakkan. Jadi kita dengan pemerintah, dengan kerajaan pun begitu jugalah, ada benda yang tak setuju, dan yang wajib kita laksanakan. Ya, dan kita tidak boleh diistilah buruh ni. Buruh kalau kita nak istilah betul, dia tidak akan patuh undang-undang jalan raya, dia tidak akan bayar cukai bagi contoh. Ya, dia tidak akan ikut undang-undang dalam negara. Itu boleh kata buruh. Ya, jadi sekarang ni kalaulah masih bayar, masih lagi bayar tol, kumpulan yang turun lagi tu bayar tol tak? Saya rasa tol dapat untung. Ramai turun, dapat untung. Dah naik tol, bayar tol ramai pula, lagi untung. Ya, kalau dia tak bayar tol, keluar apa, buat gaduh situ, pecahkan tol, itu boleh halal darah lah kat situ. Ya, jadi ni kita kena faham. Itu pada pandangan saya lah, ya, berdasarkan kepada pembacaan. Ya, walaupun tafsiran ataupun takwil tersebut salah, tetapi ia tidak dapat disahkan secara qat'i kesalahannya. Ya, macam dakwaan, ya, Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW belaka, Aisyah radhiyallahu anha, ya, pun juga telah terlibat dengan fitnah yang berlaku. Ya, tapi hakikatnya mereka ini adalah berdasarkan kepada takwilan yang salah. Ya, jadilah kalaulah kita anggap, ya, golongan yang berontak itu sebagai golongan yang salah, siapakah Muawiyah? Muawiyah ni ahli syurga radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Ya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Ya, termasuk dalam golongan yang dianggap sebagai menentang Sayyidina Ali. Ya, kenapa tentang? Kerana fitnah tersebar dan takwilan itu tersalah. Ya, jadi mereka ini tetap lagi di kalangan ahli syurga. Ya, jadi berpunca daripada contoh yang berlaku itu, demikianlah yang berlaku dalam perang Jamal. Perang Jamal itu sebab Aisyah radhiyallahu anha dia naik unta. Ya,
ya, akibat daripada fitnah yang berlaku nak memerangi itu, maklumat yang dapat pada dia salah. Dan perang Siffin, apabila segolongan para sahabat menentang pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka mendakwa Sayyidina Ali mengenali pembunuh Sayyidina Uthman dan mampu menghukum mereka, tetapi Sayyidina Ali tidak menghukum mereka kerana dia turut bersubhat bersama mereka. Jadi fitnah ni berlaku sebenarnya apabila isu pemerintahan ni selepas zaman Nabi SAW, wujudnya zaman khilafah, maka mulalah bibit-bibit fitnah ni berlaku. Sebab itu dalam soal pemerintahan negara ini, kita perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, fitnah ni akan berlaku, dan fitnah ni akan mencengkam umat. Dan begitulah yang berlaku dalam konteks negara kita. Fitnah ni tidak henti-henti. Jadi macam mana kita nak padamkan api fitnah? Kita kena kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, duduk sama-sama bincang, kita buka kitab, buka pandangan ulama apa semua, kita berikan ataupun keputusan terbaik. Jangan buat andaian dan pandangan sendiri. Mungkin setengah kita ni, ustaz-ustaz, ulama-ulama ni, dia secara spontan je menjawab dan seumpamanya, sedangkan benda tu mungkin dah lama dia dengar, ataupun apa yang dia dengar itu tidak pada sumber yang sahih. Kalau dululah saya sekolah dulu, ingat lagi masa sekolah kecil-kecil dulu, ustaz-ustaz ngajar ni, boleh kita pergi kedai Cina, kita curi, sebab Cina ni kapal zimi, dia kata. Saya ingat lagi Jantuk tu ada Pasaraya Jaya dulu. Kita sekolah-sekolah, dia kata tak apa masuk, tak boleh ke curi? Boleh ni, sebab ini kapal harbi, dia kata. Kapal harbi, kapal. Jadi kalau kapal kita curi tak ada masalah. Dulu Jadi kalau kita pegang kepada pandangan itu sampai sekarang, tak buka kitab, kita keluarkan fatwa tu, kita akan cakap. Tapi kita kena murajaah, ulang kaji semula, buka kitab semula, dengar pandangan ulama, berbincang, luaskan bacaan kita, dengar ulama-ulama antarabangsa, barulah kita akan luas jangkauan kefahaman kita. Sebagai contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri, yang berlandaskan kepada fiqhul waqi', fiqh reality. Begitu juga dalam burah ni, kita tengok pada reality. Burah ini istilahnya keluar kalau wujudnya sebuah negara Islam, sistem khalifah menentang khalifah. Jadi sekarang ni khalifah tu ada ke? Imam tu wujud ke? Jadi kita kena faham secara reality, waqi'. Jadi kalau tak wujud, susah kita nak istilahkan dalam konteks negara kita yang masih lagi belum boleh kita istilahkan sebagai sistem khalifah. Jadi maknanya kita kena memahami apa yang disebut sebagai fiqhul waqi', seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi, ataupun dipanggil fiqh reality. Sekiranya mereka tidak mempunyai sebarang ijtihad atau tafsiran yang disandar sebagai alasan untuk menentang pemerintah, mereka tidak tertakluk kepada hukum pemberontak. Sebaliknya mereka diperangi atas alasan mereka adalah kumpulan fasik. Malah mereka mungkin menjadi kufur jika menghalalkan penentangan kepada pemerintah Islam serta menentang pemerintah tanpa sandaran syarak. Jadi kalau tidak ada sebarang sandaran syarak, ataupun tidak ada sebarang tuntutan yang menepati tuntutan Islam, maka itu dianggap sebagai fasik, itu boleh diambil tindakan, dan bukan diistilah sebagai burah. Dan yang keempat, burah ini juga boleh diistilahkan ataupun diambil tindakan perangi mereka, sekiranya mereka mempunyai tokoh yang ditaati yang menguatkan pengaruh mereka, sekalipun dia bukan seorang ketua yang dilantik di kalangan mereka, tetapi pendapatnya dijadikan sebagai sandaran. Ini kerana kekuatan tidak akan wujud pada kumpulan yang tidak mampu mengumpul dan menyatukan pengikut di bawah seorang yang ditaati. Jadi itulah 4 syarat, yang mana syarat-syarat inilah yang melayakkan kumpulan burah ini, pemberontak ini, diambil tindakan. Jadi bila kita sebut perkataan burah ini, suka juga saya rujuk dari segi perkataan Arabnya, seperti mana disebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami ini. Ta'arif di asal perkataan burah ni sebenarnya al-baghyu, bagha, beri, al-baghyu. Al-baghyu lughatan imma talaq, kama fi qauli ta'ala ma kunna nabghi. Nabghi ni maksudnya hendak, minta, permintaan.
awit ta'addi ataupun melampaui batas. Jadi sesuailah orang yang melakukan buruh ni, dia ada permintaan, ada tuntutan dia. Dan tuntutan tu kalaulah diistilahkan sebagai buruh, tuntutan tu melampau. Itu namakan sebagai buruh. Kemudian didefinisikan oleh para ulama seperti mana yang telah kita sebut. Saya ambil contoh satu je sini. Ditakrifkan oleh Imam Malik, al-imtina'u min ta'ah man tathbut imamatuhu, iaitu enggan mentaati seorang imam yang memang layak ditaati. Yang memang layak ditaati itu maksudnya pemerintah Islam, barulah diistilahkan sebagai buruh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan isu buruh ni, sebenarnya hukum buruh ni adalah hukum ijtihadi, dan diistimbat pun daripada ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 tu pun secara ijtihad, secara ijtihad ulama. Jadi berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu hingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita kena faham ayat ni. Allah SWT nyatakan, bila ada dua puak berperang, kalaulah kita ni menjadi seorang yang faham situasi ni, kita kena damaikan. Jangan kita menjirus minyak. Sekarang ni jiwa minyak saya pada pandangan saya. Kalaulah kita ni seorang ulama, tok guru hebat, kita kena damaikanlah suasana ni. Jangan kita menjiwa minyak, jiwa air. Walaupun nak jiwa air sejuk, air batu tu mahal sikit, jiwa air suam tak apa. Ada naik harga. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, tengok siapa yang zalim dan siapa yang kena zalim, maka lawanlah puak yang zalim. Jangan kita pula nyokong puak yang zalim. Ini terang-terangan puak tu zalim, kita pula nyokong dia. Detil kita, InsyaAllah bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT. Maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Lawan itu maksudnya bolehlah jadi lawan hujah, boleh jadi dalam lawan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, supaya apa? Kembali kepada hukum Allah. Macam sekarang nak buat hard rock cafe kat Putrajaya bagusnya tu. Hard rock cafe ke apa? Dah kita hard rock cafe. Hard rock cafe. Kita dah tahu hard rock cafe tu memang sedia arak. Ini ada pula kata apalah yang arak tu bagi orang kafe kita buat dah tarik dalam tu. Ada pula yang cakap macam tu. Ada pula yang kata apa, kita kena ada Putrajaya ni, kena ada juga hiburan-hiburan yang ringan-ringan, cuma jangan bogel je. Dia kata jangan bogel saja. Maknanya mana arak boleh. Mana bogel, mana arak, mana lebih besar? Bogel tak apa tak? Dalam rumah sendiri. Minum arak dalam rumah sendiri pun tak boleh. Jadi kadang-kadang kita tengok benda-benda berlaku, Masya Allah, nak merosakkan. Putrajaya ni sepatutnya menjadi sebuah contoh pusat, kalau kita kata pemerintahan sebuah negara yang cuba untuk melaksanakan Islam. Tiba-tiba kita biarkan benda ni ada. Walaupun saya tengok Haro Cafe tu dia dah franchise kepada Muslim apa semua, tapi masalahnya memang ada arak, pakai arak juga. Jadi sepatutnya kita ni kena sensitif lah benda-benda yang seumpama ini. Macam-macam pandangan kita tengok dalam Facebook yang kadang-kadang kita tengok kita lihat tak ada langsung berasaskan kepada fikrah ataupun pemikiran Islam. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka kita pun begitu jugalah.
Ya, kita jangan berfikir secara emosi ataupun menyokong mereka yang kita cenderung kepada kumpulan itu tanpa berlandaskan kepada ilmu. Ya, jadi kita berlandaskan kepada ilmu dan pada panduan para ulama kita. Ya, kita rujuk semula sumbernya, ya, tanpa kita melihat kepada sentimen-sentimen berlaku. Kalau kita berasal pada sentimen, ya, maka akhirnya kita akan sentiasa terus kekal dengan keadaan, ya, bersengketa. Ya, jadi asas yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat ini, hendaklah kita berusaha untuk mendamaikan.